Saya nak maklumkan bahawa Hajah Khairunisa ni binti Ismail dia, saya kenal lama. Macam mana saya kenal? Pada waktu itu saya menjadi exco perumahan dan kerajaan tempatan. Ada satu masalah yang saya nampak apabila kita melantik ahli majlis. Dan kemudian saya mencadangkan kepada Datuk Ghani Osman pada waktu itu. Dia belum Tan Sri lagi, dia Menteri Besar. Iaitu kalau dicalonkan oleh parti, kebanyakannya dia letaklah orang dalam bahagian. Jadi saya kata pada Datuk Ghani, Datuk, ini pandangan saya. Kalau ahli majlis kita macam ini selamanya, kita tak ada pandangan yang konkret, yang jauh daripada UMNO itu. Jadi saya kata saya nak buat satu peraturan baru, tiap-tiap bahagian mesti mengemukakan 4 orang. Orang yang ada pelajaran untuk kita lantik jadi ahli majlis. Dan di ledang ini, itulah timbul masa itu nama Khairunisa binti Ismail. Dia seorang peguam. Kenapa saya berpandangan demikian? Kerana tak pernah kita tengok kalau orang melintas jalan, yang buta pimpin yang celik. Mesti yang celik pimpin yang buta. Jadi selama 10 tahun dia jadi ahli majlis daerah Tangkak, dan kemudian 8 tahun jadi ahli majlis perbandaran Muar. Saya cakap macam itu agak-agak tuan-tuan puan-puan punya pemikiran macam mana? Dia dah bersedia ke belum untuk menjadi pemimpin yang baik? Saya dapat maklum balas tau. Daripada dia pergi ke kawasan-kawasan Cina, daripada body language yang terima oleh masyarakat Cina ialah Cina juga menyokong dia. Dia serum ini. Jadi saya awal-awal nak mengucapkan, saya yakin Datuk Osman, saya yakin Datuk Zainal, ini semua orang veteran, Datuk Osman Jais, Datuk Abdullah Ali, saya yakin dia akan menang besar kali ini di Serum, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, dulu daerah Muar ni, baik Pagoh, Ledang, Bakri, Muar, ada 10 kerusi. Yang menang satu saja, Sungai Balang, daripada 10. Tapi saya tengok, dan saya dah masuk pun ke Bakri, saya dah masuk ke Ledang ini, saya dah masuk ke Pagoh dan Muar, insya-Allah daripada 10 itu 7 pasti boleh menang. 3 lagi yang diwakili oleh MCA, kalau kerja kuat sikit lagi pun juga insya-Allah menang. Tadi di Sagil, dalam Dewan Undangan Negeri Gambir, saya cerita balik semula bahawa siapa jadi pengerusi perhubungan UMNO Negeri Johor, dia kena bawa, kena pikul satu calon daripada MIC. Sebab itulah yang akhir sekali Asojan tu bertanding, tapi kalah.
Dan dianya dapat kepada UMNO. Tanyalah ni Datuk Abdullah Ali. Saya pergi dengan dia, duduk dengan Menteri Besar, saya menghujahkan. Saya kata, Datuk, siapa jadi pengurusi perhubungan UMNO negeri, dia kena pikul seorang MIC. Jadi kata Datuk MB, you maksudkan saya kena bawa seorang ke Pontian? Tanya Datuk Dola. Saya kata, saya jawab secara beralas, taklah begitu. Tapi sepatutnya agak-agak dalam 3 penggal, tukarlah ke tempat yang lain supaya kita bergile-gile. Sedangkan saya kata, dekat Tenggaruh tu 8 penggal. Pengundi 87% Melayu. Sekarang ni dah tinggal 200 orang aja pengundi India. Berbeza dengan masa dulu saya jadi setiausaha politik 960 orang. Tapi dia menang. Jadi kerana belah Gambir ni kalah, untung orang Ledang dapat digantikan kepada orang Melayu. Di Tenggaruh pula, dia itu anak mendiang Krisnasamy daripada Seramat. Bapa dia dulu, sekalipun wakil rakyat daripada kaum Tamil, tapi bila musim bulan puasa, dia datang. Orang pergi tarawih, lepas tarawih dia tunggu kat tangga, dia naik sama more. Sampai tahap macam itu. Dan anak dia tu ikut betul-betul jejak langkah bapa dia. Dan saya dapat maklum daripada orang Mersing, besok pagi insya-Allah kami akan pergi ke sana. Dan ada satu ceramah di sebelah Ndau. Dia, orang Mersing kata, insya-Allah boleh menang di Tenggaruh itu. Tak ada masalah langsung pun. Apa maksud saya cakap? Siapa nak jadi wakil rakyat setelah dia dipilih, dia hendaklah bekerja sebaik-baik mungkin. Saya malam ini, saya bagikan gambaran. Datuk Ghani pernah duduk jadi Menteri Besar. Awak orang semua sekali orang Ledang, ada tak setiap 2 minggu dia mesti balik ke Ledang? Nampak? Abah dia jadi adun Gambir, pernah nampak tak? Gambar dia aja, wakil dia. Sebab apa? Sebab masa itu kita bincang di peringkat negeri, dan ini saya nampak ada ikhtiar yang dibuat oleh Datuk Hasni, di mana kita kata siapa jadi wakil rakyat, dia tak ada jawatan, sama ada dia di Dewan Undangan Negeri ataupun di Parlimen, dia mestilah duduk dalam kawasan. Kalau dia jadi menteri, kita faham. Kalau misalnya kata dia jadi exco, kita faham. Tapi mesti kemudiannya dia buka pula dia punya pejabat sendiri supaya orang yang mengundi dia boleh berurusan dengan dia dalam apa-apa hal sekalipun. Saya doa, saya nanti pun insya-Allah akan tolong nasihatkan ni khairun nisa, wanita yang baik ini, kata Datuk Osman Desa, supaya bila jadi wakil rakyat mestilah kita berkhidmat dengan baik. Itu harapan pengundi-pengundi. Pada pengamatan saya, insya-Allah kali ini kemenangan Barisan Nasional adalah gemilang.
Saya amat yakin. Pasal apa? Saya cerita bila Datuk Najib datang ke Kulai, dia pergi TJ Mart. TJ Mart ni bos dia DAP. Tapi dia sambut Datuk Najib, dia bawa keliling TJ Mart. Lepas tu, rupanya Datuk Man, kesannya ialah semua sekali masyarakat Cina yang dulu sokong DAP pergi sokong MCA sekarang ini. Rupanya saya tengok begini dalam kehidupan. Dan saya insaf. Satu ialah kita orang politik sampai masa pencen baik-baik. Lepas itu jangan kacau. Kalau kacau, huru-hara keadaan politik negara. Itu yang pertama. Yang kedua, dah tak payah lagi tubuh parti, kerana orang membuat analisa tentang apa yang kita lakukan. Dekat Don Serom ini 4 orang bertanding. Hairunisa nombor 4. Itu jangan lupa. Sampai masa Pangkah nombor 4. Di samping itu kita ada PN, kita ada Pejuang, kita ada juga PKR. Ya? Amanah, daripada Amanah. Tak apa, itu nanti saya ulas. Amanah ya, bukannya PKR. Sorry, daripada Amanah. Perikatan Nasional. Asalnya daripada mana? Daripada UMNO. Dia pergi kemudian buat Bersatu. Bersatu pecah pula lagi kepada Pejuang, kepada Muda. Betul? Muda, saya tak payah komen. Saya punya pengamatan senang aja. Muda ni, dia macam kelapa muda. Dia takat kita badan, minum air. Lain daripada itu, dia tak boleh jadi santan lagi pun. Saya ingat orang veteran macam tuan-tuan, puan-puan sekalian faham apa maksud saya. Pejuang, dia bertanding betul. 42 kerusi, bukan sikit-sikit. Tapi saya tanya, agak-agak orang Johor, berapa kerusi dia boleh menang? Saya ingat begitu. Pasal apa tujuan Pejuang ditubuhkan? Saya tengok tak lain tak bukan hasrat Dr. Mahathir hanyalah nak jadikan anak dia tu Perdana Menteri. Saya rasa dia mesti ada sesuatu ketakutan dan dia hendakkan ada orang yang melindungi dia. Kerana kalau tidak, dia boleh berehat dengan aman. Cuma benda tu tak keluar lagi. Sikit nanti kita nampak. Tapi kita nilai. Saya dulu pernah jadi pengerusi LKIM 2004 sampai 2008. Saya berjalan rata satu Malaysia ni. Saya pergi ke Kedah. Tanyalah Datuk Osman Desa pun tahu. Mokris tu tinggal di Kuala Lumpur. Dia datang seminggu sekali pergi Kedah. Atau 2 kali, kadang-kadang sebulan dia datang. Maknanya 2 minggu 1 kali.
Saya punya pengamatan dan saya nak tanya tuan-tuan, kalaulah kata Datuk Gani tu, dia ada jawatan, tapi dia tinggal kat Kuala Lumpur. Dia tahu ke urusan negeri Johor? Dia tak tahu. Dia tahu sedikit saja, tapi keseluruhannya, orang nak jalan ke, orang nak masjid ke, orang nak itu ke, orang nak ini, orang ada masalah tanah tak diselesaikan, dia tahu. Dia tak tahu pasal dia duduk jauh. Jadi orang Johor nak bagi undi pada pejuang, saya tak fikir orang nak bagi pada pejuang. Amanah dia serpihan daripada PAS dahulu, kemudian dia bersatu dengan DAP. Orang Melayu tak ada pengalaman, tak tengok apa yang DAP dah buat pada kita. Lim Guan Eng buat tabung haji macam mana? Banyak lain cerita. Tapi saya ambil itu aja satu contoh. Dia kata seolah-olah dia nak memperbodohkan orang Melayu. Orang Melayu ni tak ada kaliber mengurus. Dia kata tabung haji dalam keadaan yang teruk, dan dia tubuhkan satu syarikat, CEO-nya pula Cina, di bawah Kementerian Keuangan. Kemudian lepas tu dia ambil, nasib baik pula tak kat Johor. Berpuluh ribu ekar ladang tabung haji dijual pada kawan dia di Sarawak. Ini semua orang tahu. Saya masa berlaku tu, saya ketah Datuk Man. Ketahnya macam mana? Saya ingat masa saya mula-mula jadi setiausaha politik kepada Allah Yarham Datuk Ajib bin Ahmad, masa dia jadi Menteri Besar. Dia jadi Menteri Besar selepas pada Tan Sri Osman Saad. Lepas tu baru Tan Sri Mahyudin. Datang Datuk Doktor daripada Terengganu, Yusof Nur. Dia kata boleh tak Johor bagi tanah? Datuk Ajib tak banyak kisah, panggil pengarah PTG, kita bagi 30,000 ekar. Jalan daripada Keluang, jalan dalam tu sampai ke layang-layang. Itulah tabung haji punya ladang. Saya kata kalaulah pula nanti tanah ni dijual di Lim Guan Eng, sampai begitu saya punya kekhawatiran. Sedangkan kita punya niat, kita bagi itu supaya tabung haji ada sumber kekayaan, dan daripada sumber kekayaan tu boleh pula bagi subsidi kepada orang-orang yang menunaikan haji ke Mekah. Sebab itu masa itu, cuba perhatikan, Malaysia lah satu-satu negara dalam dunia yang tambang hajinya diberi subsidi, berbeza dengan banyak negara-negara lain. Saya kata na'udzubillah, janganlah PH ni dia memerintah lama. Saya ingat agaknya kerana doa semua kita ni, maka 22 bulan Allah turunkan dia. Jadi saya dah nak berhenti sampai situ. Saya hendak macam Datuk Osman kata tadi, keluargaku mengundi BN. Saya harap tuan-tuan, puan-puan sekalian tolong laksanakan pendekatan ini. Macam mana? Kita ada besan, kita ada menantu, kita ada anak cucu. Saya ingat kalau setiap satu orang dia kempen untuk keluarga dia sendiri pun, panggil betul-betul anak-anak kita, cucu-cucu kita ni. Kali ni cakap gini aja,
atuk ataupun abah, minta pertolongan daripada awak. Kalau dulu awak yang kempen pada mak abah, sekarang ni kami nak minta tolong awak orang supaya undi Barisan Nasional. Lakukan sebelum daripada 12 hari bulan. Dan pastikan pada 12 hari bulan kita keluar ramai-ramai, kita menang selesa, kita tunjukkan bahawa kita adalah parti yang memang patut menguasai kerajaan negeri Johor. Saya bagi pula bayangan satu lagi. Tuan-tuan ingat, kalau misal kata dia orang tu bersatu sebelah pembangkang, dia jadi kerajaan yang kuat ke? Tidak akan jadi kerajaan yang kuat. Pasal kita ambillah kata bersatu, dia bertanding. Agak-agak berapa kerusi dia boleh menang? Kita ada 56 kerusi. 29 baru boleh jadi kerajaan. Kita Johor, UMNO, kita ada bertanding 37. MIC ada 4. Selebihnya 15 tu MCA bertanding. Saya garanti kalau takat 2/3 memang kita boleh dapat, Datuk Mat. Tapi belah sana, katalah misalnya kata dia sekarang ni keadaannya ialah mereka dah cuba berpakat-pakat. Kalau misal kata masing-masing dapat sikit-sikit kerusi, dia nak adakan satu kerajaan perpaduan. Kalau dia tubuh kerajaan perpaduan, mantap tak? Tak mantap. Dia sama dia bergaduh lagi. Dan macam-macam isu berbangkit. Jadi daripada perkara itu berlaku, lebih baiklah kita bagi tumpuan terus pastikan yang Barisan Nasional kita sokong bulat-bulat. Saya berhenti di situ, lebih kurang kalau ada apa-apa kesilapan saya mohon ribuan ampun dan maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.